Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'. Mungkin ada yang pernah tertanya-tanya, adakah hantaran dan mahar merupakan benda yang sama ataupun tidak? Kita akan jawab sebentar lagi. Sebelum tu kita lihat terlebih dahulu apa itu mahar. Mahar ini merupakan pemberian wajib yang perlu diberikan oleh seorang lelaki ataupun suami kepada seorang perempuan ataupun isteri, sama ada dalam bentuk wang ataupun bentuk-bentuk sesuatu yang bernilai selepas daripada akad nikah. Nilai tersebut haruslah nilai-nilai yang diiktiraf oleh syarak. Mungkin ada setengah benda yang mungkin ada nilai yang tinggi tetapi tidak diiktiraf oleh syarak. Sebagai contoh, khinzir dan juga arak. Maka khinzir dan arak tidak boleh dijadikan mahar. Dan termasuk juga sesuatu yang bernilai itu bukan saja emas, perak dan sebagainya, tapi termasuk juga di situ ialah sesuatu benda ataupun perkara yang ada manfaat, dan manfaat itu kalau dilaksanakan boleh diberikan upah. Sebagai contoh ialah mengajar Al-Quran, maka boleh jadikan mengajar Al-Quran ini sebagai suatu mahar. Dan mahar ini perlu diberikan dengan asbab telah terlaksana akad nikah. Tidak ada mahar yang mendahului akad nikah. Dia mesti akad nikah terlebih dahulu. Dah selesai akad nikah, barulah datangnya kewajiban memberikan mahar. Hukum memberi mahar ialah seperti yang disebutkan pada takrifannya tadi. Hukum memberi mahar ini ialah wajib. Dan jenis-jenis mahar ini dikategorikan kepada dua, iaitu yang pertamanya disebut sebagai mahar musammah, dan yang keduanya disebut sebagai mahar mithil. Adapun perbezaan di antara kedua mahar ini ialah tentang bagaimana kaedah penentuan kadarnya. Adapun mahar musamma itu, penentuan kadarnya ialah dengan persetujuan ataupun kesepakatan bersama. Kedua-dua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang berapa nilai mahar yang sepatutnya diberikan oleh pihak lelaki kepada pihak isteri, dan mahar tersebut telah disebut di dalam akad nikah. Adapun mahar misil itu ialah sebaliknya. Dia belum ditentukan dan tidak disebut di dalam lafaz ijab dan kabul. Tidak ada perbincangan antara pihak lelaki dan pihak perempuan, dan juga tidak ada kesepakatan berapa pihak lelaki harus beri kepada pengantin perempuan. Berlaku pada ketika zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Ditanya kepada Ibnu Mas'ud tentang seorang lelaki yang telah bernikah, belum sempat menggauli isterinya dan belum menentukan kadar mahar, lantas telah meninggal dunia. Jadi Ibnu Mas'ud jawab, dan telah dipersetujui oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kena beri wanita tadi mahar mengikut kadar mahar yang diterima oleh saudara wanitanya. Maksudnya kadar mahar belum ditentukan, nak bagi berapa tak tahu. Jadi nak tentukan kadar tu, lihat kepada saudara kepada wanita tersebut. Maksud saudara di sini ialah adik-beradik wanita kepada wanita tersebut yang telah berkahwin sebelumnya. Kadar mahar misil ini dia harus sepadan lah. Tengok kadar pendidikan dia dengan kakak dia, pendidikannya sama. Tengok kadar kecantikan dan sebagainya, haruslah bersesuaian. Jadi adakah mahar ini sama dengan hantaran? Tidak. Hantaran bukanlah mahar. Mahar mas kahwin je sama. Jadi hantaran hari ini ialah hadiah. Manakala mas kahwin, pemberian wajib suami kepada isteri. Suami bagi dekat isteri, isteri guna pakai duit ni, tak perlu beri kepada sesiapa.
Apa ini walimatul urus? Walimatul urus ialah kenduri atau jamuan yang diadakan untuk meraihkan perkahwinan. Adakah dibolehkan? Ya, boleh. Hukum mengadakan walimatul urus ialah sunat muakkad, digalakkan untuk kita buat. Walaupun hukum mengadakan walimatul urus ini merupakan sunat muakkad, namun ianya haruslah menepati adab-adab seperti berikut, iaitu yang pertama, diadakan secara sederhana dan tidak berlebih-lebih sehingga membazir dan sebagainya. Yang kedua, tiada unsur-unsur maksiat dan kurafat seperti upacara menepung tawar untuk menolak bala atau meletakkan pakaian pengantin untuk menolak daripada hujan turun pada hari majlis tersebut berlangsung. Yang ketiga, tidak ada pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan dan percampuran antara yang bukan mahram secara keterlaluan. Yang keempat, tiada unsur riak dan menunjuk-nunjuk bagi pengantin ataupun bagi mereka yang menjalankan majlis perkahwinan tersebut. Kenapa perlu buat majlis walimatul urus ini? Antara hikmah ataupun sebabnya ialah, iaitu yang pertama, melahirkan rasa syukur kepada Allah SWT. Atas izin Allah, maka dapatlah berkahwin ataupun dapatlah anak kita berkahwin, maka si bapa pun menganjurkan majlis walimatul urus. Yang kedua, melahirkan rasa gembira atas ikatan perkahwinan tersebut. Yang ketiga, tanda tahniah dan selamat kepada pasangan pengantin. Yang keempat, mengisytiharkan kepada orang ramai bahawa pengantin ini, si lelaki dan si perempuan ini telah pun menjadi pasangan suami isteri yang sah, dan mengelakkan daripada timbulnya fitnah di belakang hari. Dan yang kelima, diadakan majlis walimatul urus ini kerana mengikuti ajaran agama dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkahwinan ini merupakan manifestasi kehidupan bersama di antara dua orang yang berlainan jantina, dua orang yang asalnya merupakan orang yang asing. Kehidupan bersama melibatkan dua orang yang berlainan jantina dan dua orang yang asalnya merupakan orang yang asing. Sebenarnya bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Kedua-dua belah pihak harus memainkan peranan masing-masing, harus memahami tanggungjawab masing-masing dan melaksanakan tanggungjawab masing-masing supaya perkahwinan yang dibina ini, kehidupan bersama yang dibina ini berkekalan dan berpanjangan. Jadi kedua-dua belah pihak harus tahu apa tanggungjawab masing-masing. Maka tanggungjawab ini dibahagikan kepada tiga, iaitu yang pertamanya ialah tanggungjawab suami, yang kedua ialah kita melihat pula apa tanggungjawab isteri, dan yang ketiga kita lihat pula apa tanggungjawab suami dan isteri ataupun tanggungjawab bersama di antara suami dan isteri. Adapun bagi seorang suami, antara tanggungjawabnya ialah yang pertama, memberikan nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir ini meliputi penyediaan makanan, penyediaan tempat tinggal, penyediaan pakaian dan juga penyediaan belanja perubatan. Nafkah zahir ini disifatkan sebagai keperluan asas. Maka tanggungjawab suami untuk memenuhi keperluan asas seorang isteri, dan juga suami bertanggungjawab untuk memberikan nafkah batin, termasuklah memberikan kasih sayang kepada isteri dan sebagainya. Yang kedua, tanggungjawab suami ialah memberi didikan dan asuhan, termasuklah memberi didikan agama kepada isteri. Seandainya si suami tidak mempunyai pengetahuan tentang agama dan sebagainya, haruslah dia menyediakan guru atau memberi izin kepada isteri untuk belajar berkenaan dengan agama ataupun ilmu-ilmu yang lain secukupnya. Yang ketiga, ini merupakan tanggungjawab beri layanan yang baik kepada isteri dengan bersikap lemah lembut, pengasih dan juga ramah mesra. Ini sukar sebelum kahwin, mudah nak buat, selepas berkahwin jadi satu cabaran.
Untuk isteri pula, dia bertanggungjawab dalam hal-hal yang berikut, iaitu yang pertama, taat kepada suami kecuali terhadap perkara-perkara yang suaminya suruh. Dalam masa yang sama, perkara tersebut bertentangan dengan hukum syarak. Yang kedua, sentiasa menjaga maruah dan juga kehormatan dirinya. Yang ketiga, menjaga harta suami dan memberi layanan yang baik terhadap suami. Jadi, suami ada tanggungjawabnya tersendiri, isteri ada tanggungjawabnya tersendiri, dan kemudiannya kedua-dua ini bertanggungjawab dalam hal yang berikut, iaitu yang pertama, memelihara dan mendidik anak-anak. Yang kedua, menghubungkan silaturahim antara kedua-dua belah pihak. Yang ketiga, memenuhi keperluan masing-masing menurut kehendak syarak, seperti keperluan untuk berkasih sayang. Yang keempat, kedua-duanya harus saling hormat menghormati dan juga bersifat menjaga keaiban masing-masing. Yang terakhir ialah saling nasihat menasihati dengan berlemah lembut dan berhikmah. Seandainya tanggungjawab ini diabaikan, dia akan memberikan kesan-kesan yang besar. Antara kesan-kesannya ialah termasuk yang pertama, kerukunan rumah tangga akan tergugat. Bermulalah episod-episod yang tidak digemari, iaitu berlaku pergaduhan dan sebagainya. Yang kedua, akan hilang persefahaman di dalam rumah tangga. Yang ketiga, wujudnya pergaduhan dan pertelingkahan. Dan daripada tiga ini, akhirnya pergi kepada yang keempat, iaitu berlakunya penceraian. Dan yang kelima, akibat daripada penceraian, anak-anak akan hidup terbiar ataupun tidak mendapat kasih sayang sepenuhnya daripada ibu dan ayah. Maka jelasnya, dalam membina kehidupan bersama ataupun membina keluarga bahagia, dia memerlukan kepada beberapa bentuk persiapan. Apa antara persiapan-persiapannya? Yang pertama, seseorang itu perlu melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keagamaan dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kekeluargaan. Yang kedua, memantapkan ekonomi supaya nantinya dapat menyediakan keperluan-keperluan asas untuk isteri dan bahkan juga untuk anak-anak. Yang ketiga, seseorang suami perlu memantapkan akhlaknya agar nanti boleh menjadi ikutan yang baik kepada isteri dan juga kepada anak-anak. Maka dalam hal perkahwinan ini, tidak boleh langsung hanya nak pergi saja ke dalam perkahwinan itu. Harus mempersiapkan diri supaya perkahwinan yang kita bina ini berkekalan, jadi keluarga sakinah, mawadah dan sebagainya. Ataupun yang kita sebut hari ini sebagai Tiljannah. Kebahagiaan dalam rumah tangga ini berpanjangan sehinggalah berpimpin tangan menuju masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.